Hi guys, welcome back to Sebul Gadget. Ini adalah Oppo A7 III. Phone paling berani yang Oppo pernah buat untuk segmen bawah RM1,000. Lebih tepat dia RM899. Kenapa aku cakap macam tu? Okay, first dia bagi kita skrin yang berjenis OLED. Lepas tu back cover dia ni mempunyai design yang cantik. Finishing back cover phone ni menggunakan tekstur ala-ala seperti kulit. Lepas tu kita akan dapat pengecas pantas 30W. Jadi 3 point yang aku sebut tadi tu memang sukarlah untuk kita dapat dekat phone di bawah RM900. So, selama aku gunakan Oppo A7 III ni, benda yang paling buat aku impress adalah dia punya skrin. Yup, dia punya skrin yang berjenis OLED. Walaupun dia punya skrin ni hanyalah OLED, bukan AMOLED, but still dia benda yang sama, teknologi yang sama. Cuma kelebihan ada pada AMOLED. Seperti contoh, skrin dekat AMOLED ni dia punya pixel tu lebih tajam berbanding dengan OLED. Dan aku yakin korang takkan perasan perbezaan dia tu. Tapi dengan tanda harga RM899 macam ni, kita dapat skrin yang berjenis OLED, memang berbaloi lah. Memang best lah nak tengok movie ke, nak tengok apa ke, semuanya rasa best je. Warna dia vibrant dan vivid. Cuma brightness dekat handphone ni ada masalah sikit. Kalau dekat bawah cahaya matahari, dia rasa macam gelap sikit lah. Baiklah, bercakap pasal skrin berjenis OLED ni, sudah pasti dia punya skrin ni menyokong fingerprint in display. Jadi, dia punya fingerprint in display ni dah tergolong pantas dan accurate. Dia punya face unlock pun sama, pantas dan accurate. Untuk spesifikasi engine dia pula, dia menggunakan chipset Snapdragon 662 dan dipadukan dengan RAM sebesar 6GB. Performance untuk kegunaan harian memang takkan ada masalah lah. Setakat nak multitasking, browsing, scrolling media sosial, buka Facebook, Instagram, semuanya akan terasa lancar je. Untuk performance bermain game pula, dia so-so je. Main game yang berat boleh, tak ada masalah, tapi pada tetapan grafik yang rendah. Untuk PUBG, kita akan dapat tetapan grafik smooth high dan juga balance medium. Untuk PUBG okey je, tak ada masalah. Cuma tetapan grafik je lah dapat yang rendah. Tapi dia punya grafik tu okey lah sebab dia gunakan skrin OLED kan. So nampak cantik lah. Untuk Mobile Legends pula, kita akan dapat tetapan grafik sehingga high. Untuk main ML kat handphone ni memang cun lah. Dia punya grafik tu nice gila. Untuk COD Mobile pula, kita akan dapat tetapan grafik sehingga very high dan frame rate dia sehingga high. Apa yang aku perasan kalau main game dekat Oppo A7 III ni, dia punya phone ni cepat panas sikit lah. Dan aku rasa Oppo A7 III ni dia bukan fokus dekat consumer yang lebih kepada bermain game. Tapi sebaliknya lah, seperti layan movie, media sosial dan juga fotografi. Baiklah, bercakap pasal fotografi ni, Oppo A7 III ni hadir dengan 4 kamera belakang dan 1 kamera selfie. Hasil kamera utama dia nampak bagus, tapi tak sebagus Oppo A9 III. Yelah, harga pun dah jauh beza. So, kita tak boleh nak compare sangat lah dengan Oppo A9 III. Tapi masih bagus juga kalau nak kirakan dengan harga jualan dia. Ultra wide dia pun okey, warna yang cukup rasa. Cuma detail dia so-so je lah. But masih standing dengan phone yang sekelas dengan dia. Cuma aku tak pasti apa fungsi dual lens yang selebihnya ni. Dia mempunyai saiz yang sama, 2MP dan fungsi yang sama, portrait. Tapi dia tak ada features macam dekat Oppo A9 III, yang mana gambar tu dia ada kontra warna, warna objek dan juga warna background. Macam dekat Oppo A9 III ni lah. Kalau nak tengokkan Oppo A9 III pun dia punya spek lebih kurang macam ni, 2MP untuk portrait. Cuma Oppo A7 III ni tak boleh nak buat gambar macam tadi tu lah. Dan aku tak pasti sama ada dua lensa kamera Oppo A7 III ni adalah satu gimmick ataupun sebaliknya. Aku rasa gimmick mungkin. Baik, ini adalah hasil rakaman kamera depan untuk Oppo A7 III pada resolusi 1080p. Dia punya resolusi tu paling tinggi 1080p je, dia tiada 4K. So, macam mana dia punya hasil rakaman kamera selfie ni? Okey ke tak okey?
Untuk bateri dia pula, dia mempunyai bateri sebesar 4015 mAh dan mempunyai pengecas pantas 30W. Sangat bagus, kita dapat charger sebesar 30W. Nak charge penuh dari 1% sehingga 100% ambil masa 50 minit sahaja. And fun fact, dia punya saiz bateri ni lebih besar dan dia punya pengecas lebih pantas berbanding dengan Oppo A93. Abang dia. Okey, nah untuk dia punya audio pula, speaker dekat handphone ni masih menggunakan mono, belum menggunakan stereo speaker. Baiklah, kita test terus dia punya audio. So yang ni aku buat 50%. Okey, sekarang 100%. Okey, dia punya kualiti tu lebih kurang samalah macam phone-phone lain yang menggunakan speaker mono. Baiklah, namanya itu saja video untuk Oppo A73. Macam aku dah cakap tadi, yang mana Oppo A73 ni dia fokuskan untuk consumer yang lebih kepada fotografi, media sosial dan tengok movie. Senang cakap, dia lebih kepada penggunaan yang ringan lah. Bukan untuk heavy gamers. Boleh je untuk bermain game, tapi pada grafik yang rendah lah. So, kalau korang cari phone yang semata-mata untuk bermain game, bukan inilah pilihan dia. Tapi, kalau korang cari phone yang lebih kepada media sosial, tengok movie dan fotografi, yang penggunaan yang biasa lah, ini dah cukup berbaloi dan sangat berbaloi. Sebab harga dia cuma RM899, kita akan dapat screen OLED, pengecas pantas, design dia pun dah sangat cantik, yang mana dia ada tekstur kulit, and phone ni rasa compact. Aku yakin semua peringkat umur akan suka design dekat Oppo A73 ni. Baiklah, nampaknya itu saja video kita kali ni. Macam biasa, jangan lupa untuk tinggalkan like dan juga subscribe channel Bulu Gadget. Kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum dan bye-bye. Peace.